Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mardiah binti Muhammad Zul. Nombor matrik saya 284608. Rasuah merupakan isu yang tidak asing lagi di Malaysia dalam kalangan sektor awam maupun swasta. Banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh banyak pihak, khususnya pihak kerajaan. Namun, masih terdapat lagi kes-kes rasuah yang berlaku di Malaysia. Rasuah sememangnya musuh atau jenayah yang perlu diperangi di negara kita. Akta Pencegahan Rasuah 1997 ialah antara inisiatif untuk memerangi rasuah di Malaysia. Dapat kita lihat hari ini di dada akhbar maupun media cetak dan media massa bahawa masih terdapat lagi segelintir pihak yang menerima rasuah. Oleh itu, kajian ini akan mengupas secara terperinci apakah permasalahan kajian seterusnya, elemen yang menjurus kepada objektif kajian serta dibuktikan sekali dengan kajian-kajian lepas tentang isu-isu rasuah serta analisis kajian di antara sektor awam dan sektor swasta yang menerima rasuah dengan kesan-kesan apabila menerima rasuah. Kajian ini dilakukan untuk melihat dengan lebih terperinci tentang elemen-elemen yang telah dinyatakan tersebut. Saya TV Ana Perempuan Lisami, nombor matrik 285976 akan memulakan pembentangan kumpulan kami dengan bahagian pertama iaitu pengenalan. So, rasuah didefinisikan sebagai menerima atau menawarkan ganjaran untuk mempengaruhi individu dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan kewajipan rasmi. Dalam konteks perolehan kerajaan, rasuah merujuk kepada penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau pengaruh untuk kepentingan peribadi yang mengakibatkan pengalihan sumber awam dari tujuan asalnya. Proses perolehan kerajaan yang melibatkan jumlah wang yang besar menjadi mangsa potensi rasuah pada setiap peringkat, menyebabkan penyelewengan sumber, penyampaian perkhidmatan yang tidak berkualiti dan juga kehilangan kepercayaan awam. Rasuah dalam perolehan kerajaan merangkumi pelbagai bentuk daripada penipuan bidaan hingga sogokan kepada pegawai awam, membawa kepada kerugian bukan hanya secara kewangan tetapi juga terhadap kualiti barangan dan perkhidmatan. Dalam kajian ini, kami mencarahkan pendedahan dan pemahaman mendalam terhadap punca dan kesan rasuah dalam perolehan kerajaan dengan harapan untuk memperkuat integriti proses perolehan dan penggunaan bijak sumber awam untuk kebaikan semua. Bahagian objektif kajian, terdapat beberapa objektif utama dalam menjalankan kajian ini. Antara objektif kajian kami ialah yang pertama, menjelaskan definisi rasuah secara mendalam, terutamanya yang melibatkan ketirisan perolehan kerajaan. Yang kedua, mengenal pasti kes-kes rasuah yang berkaitan dengan isu perolehan kerajaan. Yang ketiga ialah menghuraikan prosedur operasi standard iaitu SOP, perolehan dan bentuk pelanggaran dalam kes-kes yang telah dikenal pasti. Yang terakhirnya ialah menjelaskan peranan Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara atau SPRM dalam prosedur atau aliran siasatan kes rasuah. Saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian kami. Ancaman rasuah dalam perolehan kerajaan mencipta cabaran yang kritikal terhadap keterbukaan, accountability dan persaingan yang adil di sektor awam. Walaupun terdapat rangka kerja perundangan dan sistem kawalan, rasuah terus merosakkan proses perolehan dengan menyebabkan kerugian kewangan yang besar, terjejasnya perkhidmatan awam dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi kerajaan. Perolehan kerajaan sebagai saluran utama untuk pengagihan sumber awam rentan kepada rasuah disebabkan oleh kompleksiti sifatnya, melibatkan pelbagai pihak berkepentingan, prosedur rumit dan transaksi kewangan besar. Rasuah muncul melalui penipuan bidaan, pakatan sulit, pembekal, sogokan dan amalan terlarang lainnya, merosakkan persaingan, menaikkan kos dan menyebabkan pengagihan kontrak awam yang tidak adil. Akibatnya bukan sahaja melibatkan kerugian kewangan serta-merta tetapi juga menjejaskan pembangunan sosioekonomi dan objektif kebajikan awam. Sifat endemik rasuah tidak hanya merosakkan keberkesanan perbelanjaan awam tetapi juga ia mengakis kepercayaan masyarakat terhadap integriti tadbir urus dengan pendedahan kes rasuah menyumbang kepada persepsi pilih kasih, kronisme dan kekurangan accountability. Untuk menangani isu ini diperlukan kajian mendalam terhadap punca dan kelemahan struktur yang membenarkan rasuah dalam perolehan kerajaan. Mengenal pasti kes rasuah, memahami cara operasi dan menilai keberkesanan langkah pencegahan adalah langkah yang penting ke arah pembentukan remedi yang berkesan dan jangka panjang. Hanya dengan pendekatan yang teliti dan berdasarkan bukti, negara boleh mengurangkan rasuah dalam perolehan kerajaan. Hai, selamat sejahtera. Saya Kancing Sudagaran dan nombor matrik saya 286144 dan saya akan membincangkan bahagian kajian lepas. Rasuah merupakan masalah global yang menjejaskan pelbagai sistem sosial, politik dan juga ekonomi yang termasuk penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan diri sendiri yang menimbulkan kelakuan yang tidak bermoral dan sering menyalahi undang-undang termasuk penyelewengan, rasuah dan diskriminasi.
Berdasarkan artikel ini, kes ini dibawa oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki, yang menonjolkan masalah serius yang kini menjejaskan prinsip moral dan integriti kaki tangan awam. Tingkah laku etika diancam dengan serius oleh rasuah yang berleluasa di negara kita. Pertama sekali, ia adalah penting untuk menyedari bahawa rasuah dan kebocoran dokumen perolehan kerajaan menunjukkan kelemahan dalam rangka kerja kawalan dalaman dan komitmen kerajaan. Untuk menjamin kecekapan dan penggunaan sumber moral, ia juga memerlukan kawalan yang lebih ketat, penilaian sumber prosedur tender dan pengubahsuaian kepada dasar perolehan kerajaan. Selain itu, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa juga menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap pengurusan kerajaan serta nilai pendapatan kerajaan. Selain daripada isu di atas, terdapat juga kes-kes lain yang berkaitan dengan isu rasuah. Sebagai contoh, SPRM telah menahan 2 lelaki berusia lewat 30-an atas disyaki menerima wang rasuah dalam pertukaran kelulusan permohonan visa oleh warga Bangladesh untuk memasuki Malaysia bagi tujuan melancong. Salah seorang daripada mereka adalah pengarah urusan syarikat berbekal tenaga kerja yang disyaki bersubahat dengan pegawai agensi penguatkuasa yang turut ditahan. Selain daripada itu, kes yang kedua ialah Magistrat Temerloh telah menahan 6 anggota polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Jerantut. Salah seorang daripadanya merupakan seorang inspektor berhubung permintaan mereka untuk suapan RM5,000. Mereka telah ditahan selepas dikatakan telah meminta seorang lelaki membantu mereka dalam masalah dan mereka telah menemui genangan air di rumahnya. Jadi berdasarkan kedua-dua kes ni, walaupun seseorang itu memiliki pangkat yang tertinggi dalam sesuatu organisasi, tetapi rasuah ni telah menyebabkan mereka melakukan kesalahan terhadap organisasi dan juga kerajaan. Apabila seorang pegawai polis ni dia menerima rasuah daripada orang lain, ia secara automatically menyebabkan rakyat kurang percaya terhadap polis dan masyarakat juga akan berpendapatan bahawa polis ni mereka bekerja untuk bukan untuk kerajaan tetapi untuk orang yang berada. Jadi kepercayaan terhadap mana-mana pegawai kerajaan ataupun polis tu akan berkurang yang menyebabkan kerajaan ini tidak kukuh. Saya Siti Nur Aisyah Binti Azizah, nombor metrik 284850. Saya akan teruskan pembentangan berkaitan dengan analisis kajian. 5.1. Pertama, melibatkan Ketua Audit Negara. Pengauditan kewangan yang dilakukan oleh Ketua Audit Negara ataupun KAN di Malaysia memegang peranan penting dalam memastikan kecukupan, ketulusan dan accountability dalam penggunaan dana awam. Proses ini tidak hanya mengaudit badan-badan kerajaan tetapi juga memberi tumpuan kepada aspek penting urusan kewangan, urus niaga, perbelanjaan dan peruntukan belanjawan, mulai penilaian risiko dan permintaan khusus dari entiti kerajaan yang lain seperti Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. KAN akan menjalankan audit harian untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Melalui laporan Ketua Audit Negara LKAN yang diterbitkan akan menunjukkan sebarang aspek penyelewengan, salah tabik urus dan potensi rasuah dalam entiti yang telah diaudit. Ini akan memberi landasan kepada SPRM untuk melakukan penyiasatan dengan lebih mendalam serta kepada PAC untuk mengkaji kes penyelewengan yang dikenal pasti. Pendekatan proaktif ini bukan sahaja dapat membantu dalam memerangi rasuah, tapi juga dapat menyumbang kepada peningkatan ketulusan dan accountability dalam struktur kewangan negara. Dengan melibatkan pihak kepentingan dan kerjasama dengan agensi lain, KAN berperanan penting dalam memastikan penggunaan dana awam secara berhemah, telus dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. 2 adalah peranan Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara atau PAC. PAC juga memegang peranan penting dalam meneliti perbelanjaan awam dan urusan tadbir kerajaan di Malaysia. Salah satu aspek kunci dari proses mereka adalah kebergantungan kepada laporan Ketua Audit Negara LKN sebagai panduan untuk menentukan bidang yang memerlukan penyiasatan yang lebih mendalam. Prosedur kerja PAC melibatkan penyelidikan teliti terhadap LKN untuk mengenal pasti bidang yang perlu disiasat secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan seperti panggilan pegawai awam dan saksi untuk memberi keterangan serta penjelasan yang diperlukan untuk proses siasatan. Sesi pendengaran awam juga diadakan untuk mengumpulkan bukti serta maklumat penting. Hasil penyiasatan yang komprehensif dikumpulkan dalam satu laporan yang merangkumi cadangan untuk tindakan penambahbaikan, pembetulan dan langkah undang-undang yang boleh diambil bagi menangani penyelewengan yang ditemui. Selain itu, setelah mengemukakan bukti-bukti penyelewengan atau rasuah semasa peserta mereka, PAC akan mendorong SPRM untuk menjalankan siasatan lanjut. Tindakan ini akan memberi sumbangan kepada usaha pencegahan rasuah dalam struktur pentadbiran di Malaysia. PAC dengan cara ini bukan sahaja dapat melakukan penyiasatan tetapi juga dapat memberi dorongan kepada agensi lain seperti SPRM untuk melaksanakan tindakan lanjut yang diperlukan dalam menangani penyelewengan dan memperkukuhkan landscape tadbir urus negara. Ini adalah langkah penting dalam mengekalkan ketulusan serta accountability dalam pengurusan kewangan dan pentadbiran negara. Yang ketiga adalah peranan SPRM. SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memegang peranan utama dalam melakukan penyiasatan serta pendakwaan mana-mana kesalahan rasuah dalam struktur pentadbiran di Malaysia. Langkah-langkah yang diambil oleh agensi ini bermula dengan menerima aduan dan laporan dari pelbagai saluran termasuk daripada
jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC dan ketua audit negara KN dan sumber lain. Proses penyiasatan SPRM biasanya dimulakan melalui proses risikan serta rujukan. Mereka akan menggunakan kaedah yang ketat seperti serbuan, tangkapan, pengumpulan bukti, keterangan saksi dan analisis forensik untuk memastikan kesahihan siasatan yang dilakukan. Apabila bukti yang mencukupi terkumpul, SPRM akan mengambil langkah untuk memfailkan pertuduhan dan mendakwa suspek melalui prosedur mahkamah. Pendekatan yang diambil oleh SPRM ini tidak hanya menegakkan undang-undang dalam menangani kesalahan rasuah, tapi juga memberi tumpuan kepada ketelusan, accountability dan integriti dalam proses kerja di Malaysia. Ini penting dalam membina dan mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap struktur ketadbiran negara serta mengukuhkan kesedaran terhadap kepentingan menghapuskan amalan rasuah di Malaysia. Rasuah dalam kalangan penjawat awam kerajaan di Malaysia mempunyai kesan negatif yang ketara terhadap etika, integriti dan tadbir urus negara. Kekurangan integriti dalam kalangan penjawat awam boleh mengakibatkan kepincangan pentadbiran dan salah laku rasuah dalam organisasi. Selain itu, rasuah dalam perkhidmatan awam Malaysia membawa risiko sederhana tinggi bagi sesebuah syarikat. Kesan kes rasuah di Malaysia mempunyai kesan terhadap sosial, politik dan ekonomi yang timbul melalui penyelewengan undang-undang dan kelemahan asas institusi yang dibina. Malah, imej penjawat awam akan tercela dan mudah untuk orang awam memandang serong terhadap pekerja awam. Rasuah dalam kalangan penjawat kerajaan di Malaysia mempunyai implikasi etika yang mendalam dan menimbulkan ancaman kepada integriti institusi awam. Sifat rasuah yang menghakis menjejaskan prinsip ketelusan, accountability dan keadilan yang penting untuk demokrasi yang berfungsi. Apabila pegawai awam terlibat dalam amalan rasuah, mereka mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka dan menjejaskan nilai-nilai yang sepatutnya membimbing perkhidmatan mereka kepada orang ramai. Dari segi etika, rasuah menghakis moral masyarakat dan menggalakkan budaya tidak jujur dan mementingkan diri sendiri atas kebaikan bersama. Ia memupuk persekitaran di mana keuntungan pribadi lebih diutamakan daripada kebajikan rakyat, mengekalkan ketidaksamaan dan menghalang pembangunan sosial dan ekonomi. Kesan etika melangkaui tindakan rasuah individu untuk mewujudkan isu sistematik yang boleh menghakis keyakinan orang ramai terhadap kerajaan dan keupayaannya untuk berkhidmat kepada negara dan dengan integritas. Tahun 2013 hingga 2018, iaitu dari sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, infografik dari bernama. Infografik di atas menunjukkan sektor yang cenderung kepada rasuah dari tahun 2013 hingga 2018 di Malaysia, iaitu 42.8% oleh sektor perolehan, 23.9% oleh penguatkuasaan, 13.4% oleh pentadbiran, 8.6% oleh perlesenan dan permit dan 8.1% oleh pembiayaan dan hasil. Lain-lain 0.1% oleh pertahanan dan keselamatan, 0.4% oleh pelaburan, 0.5% oleh perkhidmatan, 0.9% oleh hal ehwal undang-undang dan kehakiman, dan akhir sekali 1.2% oleh perniagaan dan industri. Saya akan menganalisis infografik yang ditemui. Berdasarkan infografik ini, ia dapat menggambarkan kesan negatif rasuah terhadap negara. Sebahagian besar aduan yang diterima berkaitan dengan isu perolehan awam, penguatkuasaan dan lesen. Isu-isu ini melibatkan aspek cukai, pentadbiran dan industri. Menurut data dari tahun 2013 hingga 2018, ia menunjukkan bahawa 60% kes rasuah berlaku dalam sektor awam, menunjukkan kelemahan dalam sistem kerajaan. Sebagai perbandingan, sektor swasta hanya menyumbang kepada 17.06% kes pada tempoh tersebut. Rasuah ini berakar daripada kelemahan dalam pentadbiran, konflik kepentingan serta kurangnya ketulusan dalam sistem. Impaknya sangat besar terhadap ekonomi, di mana diperkirakan terdapat kerugian sebanyak 1.8 trilion ringgit Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2014 yang menggariskan kesan serius yang dialami negara. Tutasnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa rasuah masih lagi berleluasa di Malaysia sama ada di sektor awam maupun di sektor swasta. Hal ini telah membuahkan kerisauan dan telah menyebabkan ketidakkepercayaan antara satu sama lain di dalam sesebuah organisasi, khususnya dalam bidang pengauditan. Kesan apabila berlakunya rasuah ialah kredibiliti institusi terjejas, hilang kepercayaan terhadap keberkesanan dan keadilan dalam kerajaan. Hal ini kerana integriti terdiri daripada moral, sistem tadbir urus yang kukuh dan kebolehpercayaan yang tinggi antara satu sama lain di dalam sesebuah organisasi. Pada hari ini, dapat kita lihat bahawa rasuah telah menghakis dan menimbulkan kecurigaan terhadap ketelusan, accountability dan keadilan. Oleh yang demikian, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dalam memerangi rasuah.
Hal ini kerana rasuah mempunyai impak yang negatif terhadap semua pihak. Sekian, terima kasih.